saluran kisah waktu malam. Kisah yang dibacakan hanya merupakan kisah hiburan semata-mata dan sebarang kemuskilan silalah rujuk kepada yang lebih pakar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada para pendengar sekalian. Okey, kali ini aku nak ceritakan berkaitan dengan kisah berkaitan dengan mekanik. Okey. Sini ada dua kisah, yang mana kedua-dua kisah ni saya ambil daripada internet, daripada dua blog yang berbeza. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jomlah kita dengar kisah daripada kisah waktu malam. Okey, sebelum saya lupa, kalau sesiapa yang ada kisah seram yang nak saya ceritakan, yang nak berkongsi dengan saya kisah seram, bolehlah email kepada alamat email yang ada dekat skrin anda ya. Okey, tanpa buang masa lagi, jom kita dengar kisah yang pertama daripada pengalaman seorang mekanik. Okey, jom. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, maaf kalau tak pandai mengarang cerita. Aku nak kongsi satu pengalaman yang agak menakutkan atau menyeramkan yang pernah aku alami. Kejadian berlaku sekitar tahun 2001. Aku seorang mekanik bas yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Okey, sebagai seorang mekanik, kadang-kala aku ditugaskan untuk ambil alih kumpulan kerosakan khas yang ada dua kumpulan. Kira-kira macam tim backup lah, tim on call bersedia. Okey, walaupun sebagai tim ketiga, tapi waktu kerja aku lebih banyak dihabiskan di lebuh raya daripada di bengkel. Okey, kejadian berlaku pada suatu malam. Aku dapat panggilan daripada pegawai operasi syarikat bahawa terdapat satu bas rosak berhampiran dengan RNR di Perak yang menghala ke utara. Okey, RNR mana tak disebutkan di sinilah. Okey, kebetulan pada masa itu aku berada di daerah berdekatan dengan bas rosak tersebut, manakala tim yang lain berada agak jauh dari lokasi bas yang rosak tersebut. Okey, aku bersama dengan seorang rakan kebetulan berada dengan dekat daerah berdekatan tadi, teruslah menuju ke lokasi bas yang rosak tadi. Jika semua penumpang dah dibawa ke destinasi dituju menggunakan bas kami yang lain yang secara sedikit demi sedikit. Okey, jarak bas yang rosak dengan hentian rehat terdekat lebih kurang dalam lingkungan 1 km sahaja. Okey, jam dekat tangan aku bila aku tengok jam. Ni 2 pagi ni. Kalau nak repair bas sekarang pun tak boleh sebab bahagian yang rosak, komponen bas yang rosak tu perlu diganti. Dan untuk dapatkan spare part pada malam-malam buta ni memang takkan dapat lah. Nak tak nak tetap kena tunggu esok pagi. Okey, tak apa. Aku dengan rakan sekerja aku mengambil keputusan untuk berehat dan tidur saja dalam bas yang rosak sehingga alat yang perlu diganti sampai pada esok pagi. Okey, bersama dengan kami ialah seorang pemandu bas lah, pemandu bas yang drive dan memandu bas itu. Okey, kami berehat sambil tidur dalam bas yang rosak tersebut. Okey, ini part seram dia. Okey, dengan badan yang letih dan aku dah agak-agak layan mata, dah hampir terlena. Tiba-tiba aku dengar bunyi exhaust motor. Kuat bunyi exhaust motor tu. Aku terkejut. Aku kejut pemandu bas. Suruh dia bangun dan lihat. Tapi dia cakap, tak payah tengok lah, biar je.
kenapa pula aku dah rasa macam ada yang tak kena ni. Aku ambil keputusan untuk ke bahagian hadapan bas. Tanpa membuka pintu bas, aku melihat kat luar ada sebuah motor RX berwarna merah. Masih boleh nampak lagi lah sebab kawasan lebuh raya tu ada lampu. Okey, jelas ternampak seorang pemuda dengan motornya berhenti betul-betul di hadapan bas yang aku nak baiki ni. Aku yang masih dalam bas, tengok aku rasa lain macam dengan lelaki ni. Tak tahu kenapa. Okey, tak lama kemudian, penunggang motor tersebut turun daripada motor. Dia pusing menghadap bas, macam tengah tengok aku lah. So aku dengan rider tadi tu betul-betul bertentangan. Tapi dia masih pakai helmet lagi, full face. Dan tak lama kemudian, penunggang motor tersebut dia membuka helmet yang dipakai. Allahu Akbar. Itu saja ayat yang mampu keluar daripada mulut aku. Rupanya dia bukan orang, sebab mukanya hancur dan penuh darah. Wih, menakutkan. Rasa macam nak terkencing dan seluar dibuatnya. Aku terus ke belakang bas, kejutkan pemandu bas yang masih nyambung tidur tadi, yang masih tidur. Kawan aku pula aku kejut memang tidur mati. Memang dah tak ingat apa. Memang dah tak sedar apa. Abang, tolong bang, bangun bang, bangun. Tolong bang, bangun. Kenapa? Abang, tadi aku nampak kat luar tu ada orang. Muka dia hancur. Oh ya ke? Kau nampak ke tadi? Yalah, kau abaikan je. Pakcik pun sebenarnya, aku pun sebenarnya dulu selalu nampak benda-benda yang tu kat sini. Setahu akulah tempat ni memang tempat orang suka merempit. Dan banyaklah merempit yang pernah kehilangan nyawa dekat sini. Jadi rupanya dia pernah alami apa yang aku lihat tadi. Dan dari situ dia bagi tahu yang jalan ni banyak berlaku kes kemalangan akibat daripada aktiviti lumah haram. Okey, itu sajalah cerita aku. Banyak lagi kejadian yang aku alami sepanjang bekerja sebagai mekanik bas, baik di lebuh raya ataupun di jalan biasa. Tapi itu lain kali aku ceritakan. Okey, sekian. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan kisah daripada kisah waktu malam. Jangan terlalu percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengarkan. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, nama aku Man. Aku nak cerita berkaitan dengan pengalaman seram aku ketika aku ditugaskan untuk membaiki sebuah van jenazah. Okey, dipendekkan cerita. Van ni dah tersadai dekat Masjid Petaling Jaya. Di salah sebuah masjid di Petaling Jaya dah 6 bulan. Sebabnya semua pemain tak nak repair. Last kali saya lah yang terpaksa repair. Walaupun dah banyak kali sebenarnya saya tolak. Sebab yalah, kos nak repair hampir RM10,000. Okey, van ni pula, sebenarnya van ni terbakar. Terbakar hampir 70% dah terbakar. Dan sebab tu lah kos nak repair pun agak mahal. Jadi oleh sebab tak ada pemain yang nak ambil, jadi saya terpaksa ambil. Okey, banyak kisah yang aku alami semasa aku baiki van tersebut. Okey, pengalaman ni memang dah lama. Biasanya saya akan mula membaiki van tersebut pada waktu malam, daripada pukul 8 sehingga sebelum pukul 12 tengah malam. Yang mana staff saya yang lain memang cepat-cepat je nak balik biar dia orang tahu saya nak repair van tersebut. Cuma kerja membaiki ni hanya saya dan hanya seorang saja pembantu saya yang membantu saya lah untuk repair van tersebut. Okey, kerja baiki van ni mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Okey, saya dengar cerita lah.
Ramai yang jumpa ada perempuan duduk dalam van tersebut, tapi saya tak pernah nampak lagi. Bayangkan, waktu mula nak baiki van tersebut, bekas tanah kubur, kain pelapik keranda dan bau mayat masih kuat dalam van tu. Memang menyeramkan. Van jenazah tu tak dapat masuk dalam bengkel sebab semua staf tak setuju. Sebab diorang masing-masing pernah cakap yang diorang pernah nampak kelibat seorang perempuan duduk dalam van tersebut. Jadi, nak tak nak, saya hanya terpaksa baiki di luar workshop sajalah dan berbekalkan lampu ayam. Lampu ayam ni macam mana Lampu kecil tu ke lampu printer tu? Tak pastilah. Okey, kawasan sekeliling memang gelap. Hanya ada lampu jalan dan lampu ayam je waktu tu. Okey, pernah ada seorang sahabat saya ketika van tersebut ada dekat bengkel saya, pernahlah dia bergurau sekali. Dia kata sambil berlawak, "Hai bang, ni van jenazah je ada. Keranda tak ikut sekali ke bang?" Dan keesokannya dia cerita pada aku yang ada makhluk halus ikut dia sampai ke dalam rumah dan membuat gangguan dalam rumah dia. Itu yang diceritakan. Aku tak pasti gangguannya macam mana. Dan aku pun tak pasti sama ada kena-mengena ke van jenazah ni dengan gangguan yang berlaku kat rumah dia tu. Okey, selain daripada tu, aku mula perasan yang semasa aku membaiki van tersebut, kawan-kawan aku tak pernah lagi lah ada yang datang ke bengkel aku untuk lepak. Sebab kebiasaan sebelum ni, masa aku tengah duk membuat kerja, tengah repair kenderaan yang ada dekat bengkel aku ni, kebiasaannya kawan-kawan aku sama ada pagi, tengah hari, petang dan even malam sekalipun, diorang akan datang temankan aku untuk repair kenderaan lah sambil kita berborak-borak macam biasa. Cuma sepanjang van ni ada, kawan-kawan aku jarang sangat datang. Kalau datang pun sekejap je. Okey. Then bila aku tahu kenapa, bila aku jumpa diorang, aku tanya kenapa dah lama tak datang bengkel aku. Dan bila diorang cerita ni, aku dah mula rasa seram sejuk. Aku pergilah jumpa salah seorang sahabat aku. Yang lain lah aku tanya, kenapa dah lama tak datang bengkel aku? Aku bukan tak nak datang dah bengkel kau. Aku seram tu dengan van jenazah yang ada kat bengkel kau tu. Aku tanya dia, seram kenapa? Tak adalah, aku pernah datang kan bulan lepas. Aku nak macam biasa nak lepak dengan kau. Bila aku datang, aku nampak kau tengah repair van tu. Tapi masalahnya, aku nampak dalam van yang kau repair tu, ada perempuan ni dalam tu. Seram weh muka dia, dengan rambut panjang dia, dengan muka aku tak nampak. Tapi rambut panjang dia, dengan baju putih dia. Weh, aku tak boleh bu, aku tak boleh. Serius cakap aku tak boleh. Aku cakap dalam hati, patutlah tak ada yang singgah masa aku repair van ni. Ada yang nampak perempuan dalam van tu. Sekarang ni bila aku datang, aku pun seram, aku pun takut. Tapi masalahnya itu tanggungjawab aku untuk repair van jenazah tersebut. Jadi nak tak nak, aku terpaksa teruskan repair. Tak apalah, anggaplah ini sebagai salah satu dugaan. Okey, kawan saya pernah juga cerita. Kawan saya yang lain pernah juga cerita masa dia orang lalu depan bengkel aku malam-malam. Macam biasalah di bengkel aku, depan bengkel tu ada van jenazah tersebut. Bila diorang lalu, diorang kata diorang nampak lampu van jenazah tu seakan-akan berkelip-kelip. Padahal kalau dipikir balik secara logik, mustahil lampu nak menyala pasal van tu tersebut terbakar. 70% terbakar. Segala wiring dia semuanya dah hangus. Jadi macam mana pula lampu van tu boleh menyala-nyala dan berkelip-kelip? Tak logik kan? Okey, itu cerita kawan-kawan aku. Okey, cerita aku pula, waktu aku nak repair van tadi, memang betul-betul duga daripada mula saya repair sampai nak serah kunci pada pihak masjid,
Banyak lagi perkara yang saya alami sepanjang saya memakai van jenazah tersebut. Okey, ini pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang. Tengah saya sibuk repair van jenazah tersebut, repair dengan bersama saya punya pembantu lah seorang. Repair, tengah fokus nak repair van tu, tiba-tiba radio dia hidup sendirilah. Kuat budak tu. Mahunya tak terperanjat saya buatnya. Dalam malam tengah sunyi. Bukan setakat tu saja. Lampu siren kuning yang ada dekat atas van pun kadang-kadang sesuka hati dia je nak menyala sendiri. Okey, itu satu. Lepas tu bahagian belakang van memang paling seram lah nak dibersihkan. Nasib baik kerana pihak masjid dah keluarkan. Itu pun saya pesan sebelum hantar ke bengkel saya. Okey, meremang bulu roma semasa nak bersihkan bahagian belakang van jenazah ni. Mana taknya dengan kain batik tutup jenazah, tanah kubur, sepihan kain kapan ada dalam tu berselerak. Confirm lah dah digunakan untuk urusan jenazah yang meninggal, betul tak? Okey, selepas sahaja repair van tersebut, saya sendiri pun jatuh sakit. Entahlah, mungkin akibat badi daripada orang yang meninggal yang melekat dekat van tersebut dah terkena pada saya. Okey, jadi pun saya pun pergilah jumpa dengan seseorang pakar untuk berubat. Dan alhamdulillah selepas itu saya sembuh balik. Dan itulah pengalaman saya semasa saya sedang repair van jenazah. Sebenarnya banyak lagi pengalaman lain, tapi bagi saya pengalaman saya repair van jenazah ni ialah pengalaman yang paling menyeramkan tapi paling berharga. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah daripada Kisah Waktu Malam. Kita akan jumpa semula pada kisah yang lain. Sekian, terima kasih.